Okey, terima kasih. Kita mulalah. Kita mula kelas. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang ke semua. Jadi, cuba harap semua sihat lah. So, sekarang ni Form 5 pun dah sibuk nak masuk sekolah. Kemungkinan dalam masa terdekat ni, lepas Form 5 masuk, dalam masa terdekat tu nanti Form 4 pula akan masuk sekolah. Korang bersedia lah Okey. Jadi cikgu hari ni kita teruskan. Kalau boleh cikgu nak habiskanlah modul 5 ledger. Subtopik yang kedua iaitu berkenaan akaun kawalan. Kita cuba habiskanlah. Kalau tak sempat kita sambunglah next week. Cikgu tahu ada sekolah yang dah jauh, dah sampai Apun dan PKK. Ada sekolah sampai situ dah. Jadi tak apa, kita yang penting korang faham bagaimana cara nak rekod. Sebab benda ni semua yang kita belajar Form 4 ni nanti akan jadi asas untuk kita jawab masa tingkatan 5. Jadi kalau kita tak faham, tingkatan 5 akan jadi susah lah. Okey. Alright, jadi cikgu harap semua dah ada nota ni. Kalau siapa yang tak print lagi, boleh rujuk lah dalam grup WhatsApp. Cikgu ada bagikan dalam grup WhatsApp berkenaan akaun kawalan. Okey. Alright. Jadi ledger dia masih lagi akaun kawalan ni masih lagi dalam bab ledger. Bab ledger. Alright. Jadi apa dia akaun kawalan? Okey, sebelum kita buat kita kena kenal dulu apa dia akaun kawalan. Akaun kawalan ni adalah satu akaun, dia akaun kumulatif ataupun akaun yang dikumpulkan ataupun kita satukan akaun kawal akaun belum terima dan akaun belum bayar. Kita satukan jadi satu akaun sahaja. Contoh kalau kita bayangkan sebuah syarikat yang besar, biasanya pembekal ada ramai. Pembekal ada 10 orang contoh. Jadi yang sebelum ni kita belajar ledger, kita akan buka 10 akaun untuk pembekal. Untuk akaun belum bayar. Jadi untuk untuk mengurangkan untuk memudahkan kita buat rujukan, kita gabungkan semua 10 pembekal tadi jadi satu di bawah satu akaun. Kita rekod di bawah satu akaun yang dipanggil akaun kawalan. Okey. Sama juga dengan pelanggan yang berhutang iaitu akaun belum terima. Biasanya dalam syarikat akan ada ramai akaun belum terima. Jadi instead kita buat one by one punya ABT akaun belum terima, kita combinekan together, kita gabungkan semua jadi satu iaitu akaun kawalan. Itu dia akaun kawalan. So tujuan kita buat akaun kawalan ni, yang pertama kita boleh tengok sini untuk memudahkan kita tahu baki keseluruhan total keseluruhan ABT dan ABB. Macam tadi kita ada 10 orang ABB and then bos tanya berapa jumlah hutang kita kepada pembekal, kepada ABB berapa jumlah kita hutang syarikat. Jadi dengan ada akaun kawalan kita boleh bagi tahu pada bos kita, okey jumlah hutang sekian sekian sekian, berapa ringgit. Ataupun bos tanya berapa jumlah customer yang berhutang. So kita boleh bagi tahu because kita dah ada akaun kawalan. Okay, itu yang pertama.
Okay, yang kedua untuk mengimbangkan ledger arm. Jadi untuk mengimbangkan ledger arm. Okay, dan yang ketiga untuk menyemak ketepatan catatan dalam ABT dan ABB supaya kita boleh tahulah tak ada ABB, ABT yang tertinggal. Okey. Jadi tujuan utama dia ni kalau sesiapa tanya awak jawab soalan mana-mana, ini adalah tujuan utama dia. Kita memudahkan untuk menghitung baki keseluruhan. Alright. Encik dah siap meh. Okey. Sejenis. Alright. Tadi kita dah tahu apa dia akaun kawalan. Kita dah tahu tujuan akaun kawalan. Okay, now jenis akaun kawalan. Jadi of course ada dua lah. Okay, yang pertama adalah akaun kawalan belum terima. Dan yang kedua akaun kawalan belum bayar. Alright. Sebelum terima dia masih lagi komponen aset. Dia masih lagi komponen aset bermaksud berbaki debit. Baki awal dia mesti di sebelah debit. Kalau aset baki awal mesti debit plus. Okey. Kemudian akaun belum bayar. Dia masih lagi liability. So apabila liability baki awal mesti berada di sebelah kredit. Itu maksud berbaki kredit ni. Berbaki kredit ni merujuk kepada baki awal. Kalau berbaki debit ni merujuk kepada baki awal ABT. Okey. Tetapi ada masa dan ketika ada situasi atau ada masalah-masalah yang kemungkinan yang berlaku baki akaun belum terima, baki awal belum terima ini kemungkinan boleh berada di sebelah kredit. Boleh jadi dan baki awal untuk akaun belum bayar boleh jadi di sebelah debit. Kenapa situasi ini berlaku? Kenapa hal ni berlaku? Okey, kita kena tahu. Okey, contoh kita ambil ABT. Kemungkinan berlaku pulangan barang selepas hutang dijelaskan. Customer tu dah bayar hutang. So akaun customer tu zero. Tiba-tiba dia pulangkan barang. Jadi kat situ berlaku lebihan bayaran. So bila terlebih bayar, customer terlebih bayar, maka berbaki kredit lah. Ataupun kita beri diskaun kepada ABT setelah hutang dijelaskan ataupun customer tu dah bayar hutang. Suddenly kita bagi dia diskaun. Jadi bila kita beri dia diskaun, kita terlebih bayar lah. Customer kita terlebih lah rekod hutang customer tu. Jadi bila terlebih rekod, maka baki awal akan berada di sebelah kredit. Okey. Sama juga akaun belum bayar. Dia sama juga akaun belum bayar. Okey, dia boleh jadi berbaki debit awal. Andai kata berlaku pulangan barang, sama juga kaedah situasi dia sama. Berlaku pulangan barang apabila kita dah bayar hutang. Kita dah bayar hutang and then kita pulangkan barang. Jadi kat situ akan berlaku baki awal di sebelah debit. Okey, diskaun pun sama. Alright. Okey. Tapi hakikat dia akaun belum terima masih lagi aset. Iaitu masih lagi baki awal debit. Akaun belum bayar dia tetap liability baki awal di sebelah kredit. Cuma situasi ni jarang berlaku. Cikgu bulat ni, ni jarang berlaku. Okey. Itulah dia akaun kawalan belum terima, akaun kawalan belum bayar. Okay, jadi sekarang kita tengok format. Kita tengok question kedua. Alright. Ini format. Okay, kita tengok akaun belum terima dulu. Okay, tadi cikgu cakap baki awal dia mesti sebelah debit. Alright. Di mana kita nak ambil baki awal, rujukan nilai 10,000 ni di mana kita nak ambil, biasanya kita ambil daripada journal arm. Kita ambil daripada journal arm. Okey. Dan tadi cikgu cakap akaun belum terima ni adalah aset. So apabila aset, jika dia aset,
Di sebelah debit mesti menunjukkan berlaku penambahan hutang. Okey. Berlaku penambahan hutang. Manakala di sebelah kredit berlaku pengurangan hutang. Hutang siapa? Hutang customer kepada kita. Ni ABT. Kita kena faham dulu. Alright, sekarang kita tengok di sebelah debit mula. Kita tengok rujuk di sebelah debit mula. Dulu. Alright. Butir jualan. 15,000. Ini jualan ni adalah merujuk kepada jualan secara kredit, jualan secara hutang. Okey. Di mana kita nak ambil nilai jualan 15,000 ni, so kita akan ambil daripada JJ. JJ ni apa? Jurnal jualan. So kita akan rujuk jurnal jualan. Okey. Kalau siapa yang masih lupa, tak ingat bentuk jurnal jualan. Okey, ni cikgu tolong lukis sikit. Biasanya bila kita tutup jurnal jualan ada jumlah kan? Pada tarikh akhir bulan tu. Iaitu butir akaun jualan. Inilah dia jualan kredit. Okay. Yang butir jumlah tu. Yang ada debit kredit tu. Butir di akaun jualan dalam jurnal jualan. Jumlah tu yang menunjukkan jualan kredit. Okay. Alright. Kemudian bank cek tak laku. Okey, bank cek tak laku ni macam dari mana kita dapat? Kita boleh ambil daripada buku tunai. Buku tunai akan berada di sebelah kredit. Okey, buku tunai. So butir dia apa? Butir dia adalah ABT selalunya. Nama ABT. Okey, butir dia. Jadi kalau awak tengok rujuk buku tunai nanti and then awak jumpa di sebelah kredit, okey, nama ABT, so ini adalah cek tak laku. Okey. Cek tak laku. Okey. Sebab sepatutnya dalam buku tunai ABT mesti berada di sebelah debit. Ini sepatutnya. Tiba-tiba kita tengok buku tunai ABT di sebelah kredit. Jadi itu adalah cek tak laku. So bila cek tak laku, kita akan letak di sebelah debit. Okey, maksud cek tak laku tu, okey. Cek yang kita pergi ke bank untuk dapatkan cash. Sebab cek tu hanya kertas. Kita pergi ke bank, nanti bank akan tukarkan dengan cash money. Berapa nilai pada cek. Okey. Cek tak laku ni maknanya you pergi bank, cek tu salah. Cek tu bank tak terima. Ada kesilapan pada cek. Itu maksud cek tak laku. Okay. Biasanya kita cek ni kalau kita terima, kita akan rekod dalam buku tunai. Kita akan tahu cek tu tak laku, bank yang inform kita. Bank akan inform bahawa cek tu tak laku. Alright. So bila bank inform cek tak laku, kita rekod di sebelah kredit buku tunai. Okey. Itu yang kedua, bank atau cek tak laku. Yang ketiga, diskaun diberi dibatalkan. Okey, diskaun diberi dibatalkan ni kita boleh ambil daripada jurnal am. Jurnal am. So dalam jurnal am nanti kita boleh tengoklah, kita boleh nampak. Okey, dan biasanya jurnal am ni dia akan relate dengan cek tak laku di atas ni. Dia akan ada kaitan lah. Akan ada kaitan. Okey, seterusnya faedah. Faedah pun kita ambil daripada jurnal. Ini faedah kita charge kepada pelanggan. Faedah yang kita charge kepada pelanggan mungkin pelanggan lewat bayar hutang. Mungkin pelanggan tu lewat bayar hutang. So kita charge dia faedah. So bila kita charge faedah, hutang customer akan bertambah. Okey, so bila hutang customer bertambah, maka akaun kawalan kita rekod di sebelah debit.
Itu je. As long as kita tahu bahawa hutang customer akan bertambah, kita rekod di sebelah debit. Macam tadi cek tak laku tadi. Walaupun customer itu dah bayar tapi cek tak laku, so kita kena tambah semula dalam akaun customer tadi. Sebab customer itu tak bayar sebenarnya. Sebab cek yang dia bayar tu tak sah. Diskaun diberi pun sama. Apabila dia bayar dapat diskaun, sekali cek tu tak laku. Jadi kita batalkan diskaun tu, kita tambah semula diskaun tu dalam hutang customer. Okey. Jadi nanti bila kita buat latihan nanti kita akan jumpa ada lagi banyak lagi contoh yang menyebabkan hutang customer bertambah. Okay. Alright. So clear di sebelah debit. Alright. Now di sebelah kredit. Okay, kita tengok di sebelah kredit. Okay. Di sebelah kredit menunjukkan hutang customer berkurang. Okay. Yang pertama bank. Bank kita ambil daripada buku tunai. Okay. Jadi maksud bank ni customer bayar hutang atau pelanggan bayar hutang. Customer bayar hutang. Okay. So bila customer bayar hutang, of course lah hutang dia akan berkurang, betul So dia kredit lah, kredit akaun kawalan belum terima. Dan dalam buku tunai dia mesti berada di sebelah debit. Sebab apa debit buku tunai? Because kita terima duit. Debit buku tunai sebab kita terima duit. Okey. Kemudian diskaun diberi pun sama, kita ambil daripada buku tunai. Jadi bila ada diskaun, hutang customer akan berkurang. Right. Pulangan jualan. Okey, pulangan jualan kita ambil daripada jurnal pulangan jualan JPJ. Jurnal pulangan jualan. Sama juga kita ambil daripada jumlah. Jumlah jurnal tu. Okey. Kemudian seterusnya hutang lapuk. Hutang lapuk kita ambil daripada jurnal am. Okey, hutang lapuk ini memang menyebabkan hutang berkurang iaitu customer tak nak bayar hutang. Atau customer lari daripada bayar hutang. Okey. Itu urus niaga yang kita akan letakkan yang akan menyebabkan hutang berkurang. Okey, ada lagi beberapa contoh urus niaga PHR. Okey, PHR PHR tak perlu letak. Kalau kita jumpa peruntukan hutang lagu, kita tak belajar lagi PHR ni. Nanti modul 8 bab 8 kita akan belajar. Okey, peruntukan hutang ragu ni tak ada dalam akaun kawalan dia, so jangan letak. Hutang lapuk terpulih satu lagi. Hutang lapuk terpulih. Ini hasil. So kalau ada pun tak perlu letak. So dua-dua ni tak perlu. Kalau ada, you jangan letak dalam akaun kawalan belum terima because dua-dua ni tak ada kaitan dengan customer. Okey. Dan yang terakhir di sebelah kredit buku tunai yang terakhir ni kredit akaun belum terima yang terakhir ni adalah kontra. Okey. Ini adalah kontra. Kontra okey, kontra ni dia pindahan daripada pembekal di antara pembekal dengan customer. Dia berkaitan dengan akaun belum bayar. Kontra ni dia pindahan. Dia macam mana cakap? Okey. Kita ada seorang customer, kita jual barang dekat dia. Okey, kita jual barang dekat A. Dalam masa yang sama, A pun jual barang dekat kita. So kalau ada urus niaga yang macam tu, dalam akaun kawalan kita rekod kontra. Of course kita jual beli secara kredit lah. Kalau jual beli secara tunai, kita tak rekod dalam akaun kawalan belum terima. So kita jual beli secara kredit. Kita jual barang kat A secara kredit. A pun jual barang dekat kita secara kredit. So sekarang ni A itu adalah customer kita. A itu juga pembekal kita. Jadi kalau orang yang sama macam tu, maka dalam akaun kawalan kita kena rekod sebagai kontra.
Nanti dalam akaun belum bayar pun akan ada kontra juga. Sekejap cikgu tunjukkan. Nampak? Ada ni kan? So dalam ABT, dia akan berada di sebelah kredit sebab dia mengurangkan jumlah hutang. Manakala di sebelah ABB pun kena rekod dan dia akan berada di sebelah debit pun mengurangkan hutang. Ini kontra. Kalau orang tu yang sama, dia customer dan dia adalah pelanggan, pembekal kita. Okey. So itu maksud pindahan lah, pindahan. Alright. Jadi bila kita dah letakkan semua item yang dalam akaun belum terima dan kita imbangkan, imbangkan, cari jumlah, cari jumlah. Okey, tengok mana lebih besar lah. Kalau debit lebih besar, jumlah kredit pun mesti sama dengan debit. Kalau kredit lebih besar, jumlah debit pun mesti sama dengan kredit. Jadi di mana yang kurang, baki HB akan berada di situ. Contoh kalau kredit kurang, HB akan berada di kredit. Kalau debit kurang, so baki HB akan berada di debit. Alright. Okey. Ini akaun kawalan belum terima. Okey, kita tengok akaun kawalan belum bayar. Okey, tadi berkenaan customer. Okey, sekarang berkenaan pembekal. So, bila pembekal, kita yang berhutang dengan pembekal. Okey, so rekod di bawah akaun kawalan belum bayar. Jadi ini adalah liability. So bila liability baki awal mesti berada di sebelah kredit. Okey, kat mana kita nak ambil baki awal daripada jurnal. Right. Kemudian belian. Belian ambil daripada jurnal belian. Jumlah. Faedah. Okey, faedah ni maksudnya faedah yang mana pembekal charge kepada kita. Okey, sebelum tu ya, kredit akaun belum bayar ni, kredit maksudnya hutang bertambah. Berlaku penambahan hutang. Manakala di sebelah debit, okey, maksudnya berlaku pengurangan hutang. Dia terbalik. Kalau EBT tadi, debit yang bertambah, kredit yang berkurang. Sebab itu kita rekod customer punya. Dan itu adalah aset. Akaun belum bayar, kita rekod pembekal dan dia adalah liability. Okey, faedah ni tadi, pembekal charge kita faedah, mungkin kita lewat bayar hutang, jadi hutang kita akan bertambah kepada pembekal, jadi kita rekod di sebelah kredit. Butir kita ambil daripada journal am. Butir kita ambil dari jam. Okey, angkutan ni adalah transportation cost, angkutan. Mungkin pembekal dah hantar barang dekat kita, syarikat. Dan suddenly pembekal begitu, cost transportation cost dia lupa nak rekod. Jadi kita kena bayar. Jadi bila kita kena bayar, of course hutang akan bertambah. So hutang bertambah, rekod debit lah, kredit. So dari mana kita nak ambil? Daripada jurnal am. Okey. Dan di sebelah kredit, di sebelah debit, hutang akan berkurang. Jadi yang pertama bank, kita ambil daripada buku tunai. So maksud bank ni, kita bayar kepada pembekal. Kita bayar kepada pembekal. Jadi dalam buku tunai, dia mesti kredit. Alright. So that's why ABB debit. Kita bayar kepada pembekal. Okey, diskaun diterima pun sama. Kita ambil daripada buku tunai, dia berada di sebelah kredit. Pulangan belian kita ambil daripada jurnal pulangan belian. Manakala kontra, okey, kontra tadilah kontra yang tadi. Jadi kontra ni biasanya nombor folio ni bukan BT. Betul kan boleh tak?
Nombor folio ni biasanya jurnal am. Kontra ni kita akan rekod dalam jurnal am. Okey. So sama juga selepas kita dah rekod semua, kita imbangkan, carilah baki akhir. Di mana baki akhir itu berada, sama ada di sebelah debit atau di sebelah kredit. Okey, maka selesailah akaun kawalan belum terima, belum bayar, cara format dia. Jadi, bila bos tanya berapa hutang kita kepada pembekal atau berapa hutang customer kepada syarikat, kita jawablah yang baki HB ni. Inilah jumlah dia. Ini yang kita nak tahu. Contoh akaun belum bayar ni, inilah jumlah hutang kita kepada pembekal. Yang atas 14,300 ni jumlah hutang kita kepada, jumlah hutang customer kepada syarikat. Itulah tujuan kita. Alright. Okay, boleh Okay. Ini tadi cikgu dah cakap tips penting dalam penyediaan akaun kawalan. Cikgu rasa you boleh baca lah. Hutang lapuk terpulih, PHR tidak direkod dalam akaun kawalan, belum terima. Hanya jualan kredit, yang kedua ni. Hanya jualan kredit dan belian kredit sahaja. Jualan tunai, belian tunai tak perlu. Jualan kredit dan belian kredit sahaja yang kita rekod. Okey, yang ni tadilah terdapat ABT yang berbaki kredit dan terdapat ABB yang berbaki debit. Maksud baki awal dia. Sebab apa? Ini sebab-sebab dia. Sebenarnya objektif selalu keluar lah ni. ABT terlebih bayar hutang, pulangan barang, terima allowance setelah peniaga menjelaskan hutang atau terima diskaun. Kalau ABB pula sebab terlebih bayar, samalah ada pulangan barang, terima diskaun atau allowance. Okey. Ini tips penting lah bila kita nak jawab. Jangan awak salahkan soalan pula kalau anda kata ABT ada baki awal di sebelah kredit. Tak salah. Benda tu tak salah. Jadi kita kena faham mungkin ABT terlebih bayar. Sebab nature ABT baki awal dia di sebelah debit. Sama juga dengan ABB tadi. Nature dia baki awal di sebelah kredit. Tapi kalau ada baki awal di sebelah debit, mungkin kita terlebih bayar kepada pembekal. Okey. Bentuk soalan SPM. Okey, ni yang penting Cikgu explain sikit apa kehendak dalam soalan dalam SPM. Apa yang SPM nak selalunya. Ini dalam SPM lah. Yang pertama biasanya dia suruh kita cari baki akhir. Untuk kedua-dua akaun kawalan lah. Akaun kawalan belum terima, akaun kawalan belum bayar. Okay. Alright. Yang kedua sama mungkin kita nak cari jualan atau belian kredit. Mencari jualan atau belian kredit. Jualan kredit dekat ABT, belian kredit dekat ABB. Kita nak cari yang tu. Ataupun yang ketiga yang ni. Kita nak cari jumlah jualan atau jumlah belian. Okey, jumlah jualan formula dia ni. Jualan tunai tambah jualan kredit. Dari mana kita dapat jualan tunai? Daripada buku tunai. Iaitu yang butir dalam buku tunai jualan. So jangan lupa buku tunai. Butir buku tunai, kalau kita jumpa butir jualan, itu adalah jualan tunai. Kemudian belian jualan kredit, dari mana kita dapat jualan kredit? Daripada akaun kawalan lah. Akaun kawalan. Ataupun daripada jurnal jualan. Dua tempat ni. Sama juga dengan jumlah belian. So belian tunai kita ambil daripada buku tunai. Buku tunai yang mana butir dia belian. Butir dia belian. Manakala belian kredit kita ambil daripada akaun kawalan. Alright. Akaun kawalan ataupun jurnal
belian. Ini kehendak soalan selalunya. Ini bentuk-bentuk soalan. Jadi macam mana kita nak tahu soalan tu nak apa? Kita dah tahu kehendak soalan. 3 benda ni untuk akaun kawalan. Tapi macam mana kita nak tahu soalan tu nak apa? Okay. Kita boleh tengoklah soalan. Andai kata dalam soalan tu dia 3 benda ni kan. Okay. Baki HB ada. Okay. Jualan kredit tak ada. Jadi kita nak cari apa? Kita akan cari jualan kredit. Okay. Kalau yang kedua baki HB tak ada, jualan kredit ada. Jadi apa yang kita nak cari? Kita nak cari jualan kredit. Kita nak cari baki akhir. Okay, faham? Alright, yang ketiga. Baki HP ada. Jualan dan belian kredit pun ada. Kita nak cari apa pula? Kalau kedua-dua ni ada, maksudnya kita akan cari untuk ABT. Kita akan cari baki HB yang akan berada di sebelah debit. Manakala ABB, kita akan cari baki HB yang berada di sebelah kredit. Baki akhir cikgu tak cakap baki awal, baki akhir. Okey, ni 3 benda ni. Awak kena hati-hati. Kita tengok bila kita dapat soalan ni kawan-kawan tu, kita boleh go through, tengok. Bila kita baca, jualan kredit ada, baki HB ada. So, dua-dua ada. Kita nak cari apa? Of course lah, kita nak cari yang ni. Kita nak cari baki HB di sebelah debit. Ataupun kita tengok, okey, jualan ada, baki HB tak ada. So, bila baki HB tak ada, kita nak cari yang ni. Baki HB yang ni adalah ikut hukum asas dia. Hukum asal dia. Iaitu kalau ABT, dia akan berada di sebelah kredit. Cikgu tulis sikit lah. HB yang ni. Okay, ABT akan berada di sebelah kredit. Kalau ABB, dia akan berada di sebelah debit. Ini hukum asal dia. Bagi HB tu. Alright. Itu yang kena hati-hati. Jadi kalau kita tahu benda tu, akaun kawalan jadi senang. Kita dah tahu apa yang kita nak cari. Alright. Untuk sejarah SPM, akaun kawalan ni dah keluar tahun 2018. Okay. 2019 tak keluar. And then tahun ni kemungkinan keluar. Jadi kalau tak keluar, tahun korang 90% mungkin boleh keluar. Jadi mesti dia lah sama juga dengan buku tunai dan buku tunai runcit. Kalau tak keluar tahun ni all maybe 90% boleh keluar. Okay. So ada soalan tak nak tanya? Sebelum kita tengok contoh. Okay. Jadi kalau tak ada, kita tengok contoh. Okay, apa soalan ni? Sekejap Jualan kredit bagi BB dalam akaun kawalan ke? Bagi BB itu dalam akaun kawalan lah. Bagi BB dalam akaun kawalan lah. Sebab kita sekarang memang tengah buat akaun kawalan. Alright. Kita tengok contoh satu. Alright. So ini baki yang diambil daripada kedai buku Syarikat Yong pada 31 Disember 2019. Alright. So tarikh 1 hari bulan ini adalah baki awal. Tarikh 31 ini baki akhir. Alright. So kita dah terfikir dah. Okay, soalan ni dah ada baki akhir.
kita tengok urus niaga. Belian kredit, belian kredit dengan jualan kredit pun ada. Jadi, kalau dua-dua dah ada, bagi HB dah ada, jualan kredit dengan belian kredit dan jualan kredit dan belian kredit pun ada, maka kita akan cari satu lagi baki HB. Untuk kedua-dua lah. Untuk kedua-dua akaun kawalan, satu lagi baki HB. Okay. Dia memang boleh jadi ada dua baki HB. Sebab satu yang ikut hukum asal dia. Satu lagi yang sekiranya berlaku lebihan. Okay. Alright. Jadi bila kita nak buat tu, bila kita nak baca urus niaga ni, kita kena tengok mana urus niaga yang perlu kita rekod. Contoh belian tunai. Okay, belian tunai tak terlibat So kita buang lah. Kita pangkah lah. Tak kisah awak nak pangkah ke, nak potong ke. Jualan tunai pun tak terlibat. Melainkan kalau dia minta jumlah jualan, jumlah belian. Okay, jualan kredit dia. Belian kredit dia. Diskaun diberi, ya. Diskaun diterima, okey. Pulangan jualan, pulangan belian, ya. Okey, pembayaran kepada ABB. Okey, betul. Ini adalah bank. Angkutan dikenakan oleh ABB. Okey, betul. Kita rekod dalam akaun kawalan. Penerimaan daripada ABT. Okey, pun rekod juga. Faedah dikenakan kepada ABT pun kita rekod juga. Diskaun diberi dibatalkan, ya. Hutang lapuk terpulih tak? Hutang lapuk dihapuskan, ya. Ini adalah hutang lapuk. Hutang lapuk dihapuskan tu ialah hutang lapuk. Cek tak laku, ya. PHR tak? Okey. Pindahan jualan sebagai sebahagian daripada pindahan jualan sebagai sebahagian bayaran kepada belat. Okey. Ini adalah kontra. Jadi bila kontra, ada kedua-dua lah. Dekat ABT pun ada. ABB pun ada. Okay. Alright. Okay. Jadi nak lebih tepat, kita tengoklah yang mana kita rekod dekat ABT, yang mana kita rekod dekat ABB. Contoh jualan kredit. Jualan kredit ABT. Kita boleh tulis macam tu. Jadi lagi clear kita nampak. Belian kredit ABB. Kita cari ABT dululah. Cari ABT dulu. Belian kredit, okey. Diskaun diberi. Okey, jualan kredit. Diskaun diberi. Okey, yang line merah ni, yang bold merah ni semua adalah ABT. Pulangan jualan. Betul. Pulangan jualan. Penerimaan daripada ABT. Faedah dikenakan kepada ABT. Diskaun diberi dibatalkan. Hutang lapuk dihapuskan. Cek tak laku. Okey, itu semua ABT. Manakala ABB pula, okay. Belian kredit, diskaun diterima, pulangan belian atau ABT. Pembayaran kepada ABB. Angkutan dikenakan oleh ABB. Itu semua dekat ABB. Alright. Anda dikenaki menyediakan akaun kawalan belum terima dan akaun kawalan belum bayar. Okay, so kita buat sama-sama. Okay. Okay, cuba buat bentuk T dulu. Buat bentuk T. So, bila
untuk ledger pastikan tarikh, butir, format ledger tu kena betul lah. Okay. 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 Akaun kawalan. Okay. Jawab dalam kertas ledger. Sebab ini adalah soalan ledger. So, mesti ada tarikh, butir, folio, amount. Okay. Tarikh, butir, folio, amount. Okay. Alright. Okay, kita buat ABT dululah. Jadi tarikh 2019 Januari 1. Okay. Baki BB. Okay. Folio tu tak apa, kita biarkan kosong sebab tak ada rujukan. Okay. So, baki awal 13,320. Okay. Kemudian kita terujuk satu persatu lah. Yang pertama jualan kredit. Okay, jualan kredit, hutang customer akan bertambah. Jadi kita letak di sebelah debit. Di sebelah debit. Butir cukup jualan. Tak perlu jualan kredit. Cukup sekadar jualan. Dan tarikh adalah Disember 31 akhir tahun. Sebab akaun kawalan ni biasanya kita akan prepare pada akhir tempoh keuangan. Baki awal je yang tarikh awal tahun. Selain pada baki awal, semua bertarikh akhir tahun. Okay. Alright. Dan kita letakkan jualan kredit 45,900. Okay. Kemudian kita tengok seterusnya balance kredit bukan, diskaun diberi. Okay. Diskaun diberi, kita akan letak di sebelah kredit sebab diskaun akan menyebabkan hutang customer berkurang. So, seperti biasa, tarikh akhir tahun. Diskaun diberi. Kita letakkan amount 330. Okey, seterusnya diskaun diterima bukan pulangan belian, bukan pulangan jualan. Okey, pulangan jualan pun sama menyebabkan hutang berkurang. Okey, so kredit pulangan jualan. Okey, butir dia 150. Nilai 150. Okey, seterusnya pembayaran kepada ABB bukan, angkutan dikenakan oleh ABB pun bukan.
penerimaan daripada ABT. So ABT bayar hutang, maka hutang berkurang. Jadi kita rekod di sebelah kredit dengan butir dia ialah bank. Bank tu maksudnya customer bayar hutang. Okey, nilai dia 46,500. Alright, seterusnya faedah dikenakan kepada ABT. Okey, faedah dikenakan kepada ABT menyebabkan hutang ABT bertambah. So kita letak butir faedah sahaja. Letak faedah sahaja. Dan nilai dia 400. Okey. Seterusnya diskaun diberi dibatalkan. Okey. So bila dibatalkan, hutang akan bertambah. So kena rekod. Dikurangkan dibatalkan. Okey. 150. Alright. Hutang lapuk terpulih tak perlu, hutang lapuk dihapuskan. Okey, hutang lapuk dihapuskan, ke hutang customer akan berkurang. Jadi butir kita letak hutang lapuk. Okey. 300. Alright. Okey, seterusnya cek tak laku. Okey, cek tak laku pun sama, akan menyebabkan hutang customer bertambah. Okey, butir bank butir kena bank sebab kita ambil pada buku tunai. Dalam kurungan tulis cek tak laku. Okey. Cek tak laku 780. Okey, kemudian PHR tak perlu dan akhir sekali pindahan jualan sebagai sebahagian bayaran bagi belian, pindahan Jadi pindahan kontra ABT akan berkurang. So tulis kontra sahaja. Kontra sahaja dan nilainya ialah 450. Okey. Dan jangan lupa baki akhir. Baki akhir di sebelah kredit. Sebab apa di sebelah kredit? Sebab dia tak nyatakan, dia tak bagi tahu pun. Apa-apa, dia just bagi tahu baki awal dengan baki akhir. Jadi automatik kita boleh faham. Kalau baki awal debit, baki akhir mesti kredit. Baki akhir mesti kredit. So kita ambil yang bertarikh 31 Disember 2019 tu. 14,560. 14,560. Okey. Alright. Then kita imbanglah. So kalau boleh jaraklah sebaris untuk cari jumlah. Untuk cari jumlah kalau boleh jarak sebaris. Okey. So nak cari jumlah, kira dua-dua. Bila kira dua-dua, cari nilai yang paling besar. Antara debit dengan kredit, nilai mana yang lebih besar? Macam cikgu cakap tadi. Bila kita buat soalan, okey. Jualan dah ada. Baki HB pun dah ada. Baki HB pun dah ada. Jadi kita nak cari apa sebenarnya? Jadi kita nak cari baki HB di sebelah sini, di sebelah debit. Okey? Ini maksud cikgu tadi. Sebab dua komponen ni adalah benda yang kita nak cari selalunya dalam akaun kawalan. Jualan kredit dengan baki akhir. Andai kata dua-dua ni dah ada, yang ketiga ni yang kita nak cari. Okey? Kalau salah satu ni tak ada, kita perlu cari salah satu, yang ketiga ni tak perlu cari. Kalau salah satu ni jualan atau baki HB ni tak ada, jadi kita kena carilah. Dan baki HB ni kita tak perlu cari. Alright? Okey. Jadi of course lah belah kredit lebih besar nilai dia. So jumlahkanlah. Okey, kita jumlahkan. Okey,
So nak dapatkan baki HB, jumlah ni kita tolak semua di sebelah debit. Okay, so kita dapat baki HB sebanyak 1740. Okey, so bila ada baki HB, jangan lupa kita kena bawa ke tempoh perakaunan yang baru. Okey, iaitu pada tahun 2020. Januari 1 baki BB. So kontra lah. Debit ke kredit, kredit ke debit. Okay, alright. Okey, selesai. Itu cara kita buat. Okey, so bila dah selesai yang pertama, kita buat pula akaun belum bayar. Okey. Right. Okay, kawalan belum bayar. Okey. Okey, dah. Alright. Okey. Buat dulu baki awal. Baki awal untuk akaun belum bayar. Okey, kawalan belum bayar, ingat akaun kawalan belum bayar dia adalah liability. Okey, so bila liability baki awal mesti kredit. Sama juga macam tadi tarikh mesti awal tahun. So tengok yang tarikh 1 Disember 1 Januari itu untuk akaun belum bayar 10,300. Okey. Alright. Okay, seterusnya. Jualan kredit. Okey, belian kredit. Okey, belian kredit menyebabkan hutang kita kepada pembekal bertambah. Jadi butir hanya kita tulis belian sahaja. Alright. Dan tarikh Disember 31. Okey, nilai adalah 27,200. Okey. Seterusnya, diskaun diberi dah tadi, aku belum terima. Diskaun diterima. Okay, diskaun diterima akan menyebabkan hutang kita kepada pembekal berkurang. So, mesti debit. Tarikh akhir tahun, butir diskaun diterima. Okay, and then nilai kita letakkan. Berapa tu? 260. Okay. Alright, seterusnya pulangan belian. Okey, pulangan belian pun sama. Akan mengurangkan jumlah hutang kita syarikat kepada pembekal. Jadi debit.
Debit akaun kawalan, belum bayar. So, pulangan belian 160. Okey, pulangan jualan ABT tadi. Pembayaran kepada ABB. Okey, itu menunjukkan kita bayar kepada pembekal. Jadi, butir mesti bank sebab kita ambil daripada buku tunai. Butir bank, so sebelah debit. Dan nilai dia 33,400. Okey. Alright, seterusnya angkutan dikenakan oleh ABB. Maksudnya pembekal charge, dia mengenakan atau dia mengenakan charge transportation cost, pengangkutan, maka hutang kita akan bertambah dan mesti kredit. Angkutan. Okey, terus angkutan cukup 1,200. Okey, seterusnya penerimaan ABT dah tadi. Faedah dikenakan ABT pun sudah, diskaun dibetalkan pun sudah, hutang lapuk terpulih tak perlu, hutang lapuk dihapuskan, ABT, cek lapuk ABT, PHR tak perlu, pindahan jualan sebagai sebahagian itu kontra. Jadi kontra akan mengurangkan ABB, so kita rekod di sebelah debit. Okey. So kontra 450. Dan akhir sekali baki HB. Baki HB ambil tarikh 31 Disember 9540. Kenapa debit? Sebab baki awal kredit, baki akhir debit. Kalau dia senyap dia tak mention debit kredit, jadi awak kena ikut hukum dia. Ikut baki awal. Kalau baki awal kredit, baki akhir debit. Tapi kalau anda kata tempat tu berlainan, dia akan bagi tahu. Soalan akan bagi tahu. Okey. Jadi macam ABT tadi, belian ada, baki HB pun ada. Jadi kita perlu cari baki HB di sebelah kredit. Kita perlu cari baki HB di sebelah kredit. Okey. So kita jumlahkan. Baik. Okey, so tolakkanlah. Jumlah, tolak. Okey, so dapat baki HB di sebelah kredit 5110. Okey, apabila dah dapat, kita transfer kedua-dua baki HB ke tahun yang baru. 2020 Januari 1 baki BB 5110 2020 Januari 1 baki BB. Okey, selesai. Ini contoh ABT. Akaun kawalan belum terima, akaun kawalan belum bayar. Contoh cara kita nak buat lah. Alright. Okay. Okay. Ini bentuk soalan yang pertama. Bentuk soalan yang pertama. Kemungkinan boleh keluar bentuk yang seperti inilah dalam peperiksaan. Jadi kalau dia bagi bentuk ayat macam ni, so you all kena decide lah, tentukan yang mana kita perlu rekod dekat DABB, yang mana kita perlu rekod dekat ABT atau DABT. Kemudian kena tahu juga yang mana debit dan yang mana kredit. So kalau kita tahu tu, memang kita akan dapat jawapan dia yang betul. Okey. Kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua ni bentuk soalan yang kedua. Okey, cuba kita tengok contoh soalan yang contoh yang kedua.
Kalau tengok contoh soalan kedua, ni contoh kedua ni kita panggil contoh kalau daripada dokumen, daripada sumber rujukan, sumber dokumen. Jadi kalau soalan yang daripada sumber ni biasanya kita akan ada atau kita akan jumpa buku catatan pertama, iaitu jurnal am, jurnal khas dan buku tunai. Alright? So kalau kita jumpa soalan macam ni, maksudnya itu sumber rujukan. Kalau dia bagi buku catatan pertama dah lagi senang dah sebenarnya. Lagi senang. Alright. Kenapa cikgu cakap lagi senang? Okey. Contoh. Okey, ini perniagaan warisan pada 1 Mac 2020. Okay. So ini adalah baki, kalau kita tengok baki awal tu, ini adalah baki awal. Baki BB. Dia bagi tahu tak dekat di sebelah mana debit atau kredit? Dia tak bagi tahu, tapi kita boleh tahu. Kalau belum bayar, baki awal dia kredit. Akaun belum terima, baki awal debit. Ikut hukum asas lah kalau dia tak bagi tahu sebelah mana. Okey. Kemudian jurnal am. Jurnal am butir kat sini adalah hutang lapuk. Jadi hutang lapuk tak lain tak bukan dalam ABT sahaja. Jadi ABT mesti di sebelah kredit. Sebab dia mengurangkan jumlah hutang. Okey, jurnal jualan. Okey, jurnal jualan ABT. Okey, mana nilai kita nak ambil? Ni jumlah ni. 6,400. Butir apa? Inilah butir dia jualan. Okey, butir dia jualan. Yang dalam kurungan tu cikgu buat butir. Okey, and then jurnal belian. Kita ambil yang ni. So, jurnal belian ABB, akaun kawalan belum bayar. Dan butir dia adalah belian. Okey, belian. Okay, sama juga. Untuk jurnal pulangan jualan, kita ambil yang jumlah. So, butir dia pulangan jualan. Sama juga ABT. Pulangan belian, kita ambil jumlah. Dan butir dia adalah pulangan belian. ABB juga. Okey. Alright, itu jurnal khas. Mudah je, kita ambil jumlah je. Untuk jurnal khas, kita ambil jumlah sahaja. Jualan, pulangan jualan dalam ABT. Belian, jurnal belian, jurnal pulangan belian dalam ABB. Okey. Buku tunai. Okey, sekarang kita tengok buku tunai. Alright. Kita tengok butir. Sebelum kita kira berapa jumlah, kita kena faham dulu buku tunai. Okey, buku tunai, kalau kita terima duit, debit. Kalau kita bayar, kredit. So, debit, kredit. Jadi, kita terima daripada siapa? Kita terima daripada ABT. Kemudian kita bayar kepada siapa? Kita bayar kepada ABB. Berapa nilai dia? Okey. Kita jumlahkanlah. Okey, jumlah yang mana? Butir ni pastikan nama. Pastikan nama ABT. Baru kita pick nilai butir tersebut. Kalau kita tahu, okey, ni nama, baru kita ambil nilai tu dan kita jumlahkan. Sama juga di sebelah kredit, kita ambil nama ABB. Nama ABB saja, yang lain bukan. Yang lain jangan. Contoh dia kalau di sebelah debit, ada jualan, ada hasil, apa semua. Jangan ambil yang tu. Ambil hanya nama ABT saja. And then nilai tu yang kita jumlahkan. Sama juga di sebelah kredit.
Kalau ada belian, kalau ada belanja gaji, kadar bayaran, alat tulis apa semua tu, jangan ambil. Kita ambil nama ABB saja dan kita jumlahkan. Ah, kita jumlahkan. Dan yang ini yang butir bank. Kenapa butir dia bank? Sebab kita ambil daripada bank. Ni akan jadi butir dia lah. Okay. Diskaun. Diskaun pun sama. Kita ambil jumlah sahaja. Berapa jumlah, itulah diskaun. So, di debit ni diskaun diberi, kredit diskaun diterima. Alright. Bila kita tengok soalan ni. Soalan nak apa? Apa yang tak ada? Okay, tadi cikgu cakap dua benda kan? Jualan kredit, belian kredit dan baki akhir. Okay, sekarang jualan kredit dah ada. Belian kredit pun dah ada. Baki akhir, you all ada jumpa tak? Di mana? Tak ada. Jadi, bila tak ada baki akhir, bermaksud soalan ni, dia suruh kita cari baki akhir. Baki akhir yang asas lah. Contoh kalau baki BB, akan belum bayar kredit, maka baki akhir dia akan berada di sebelah debit. Ini yang kita nak cari. Sama juga untuk ABT, kalau baki awal sebelah debit, maka baki akhir akan berada di sebelah kredit. Ini yang kita nak cari. Okey? Boleh? Alright. Okay, sekarang kita buat. Kita buat akaun kawalan dan akaun kawalan belum terima dan akaun kawalan belum bayar. Okey, dan kali ini bila soalan dokumen sumber, nombor folio kena letak sebab ada rujukan. Nombor folio kena letak kecuali baki awal. Okey, alright. Okay, so kita buat sekarang. Ini jenayah ni tukar, jenayah ni JA1 bukan NA1. JA1. Okey. Buat alright. Ingat kedudukan tadi, kalau baki awal tu jumlahkan dulu. Dia ada 3 orang untuk ABT, ada 2 orang untuk ABB, jumlahkan dulu. Baru kita dapat total baki awal.
Okay. Bulan terima. Mac, bulan 11, bulan 3. Mac 1 bagi Lily. Okay, jumlah. Okay. 5850. Okay. Kemudian ada hutang lapuk. Okay. Dia bulan Mac ya. 1 bulan ni bukan setahun. Kena hati-hati tengok pada soalan. Sekarang hanya bulan Mac sahaja. Hutang lapuk. JA 1. Okay. And then jualan. JJ 2. RM6,400. Dan bulanan jualan JPJ 3. JPJ 4. Okay, 400. Okay. Kemudian bank BT 6. Dan ada diskaun diberi. Sama juga BT 6. BT 6 150. Okey. Ini akan belum terima. So kita jumlahkan. Okey, jumlahkan. Tadi cikgu cakap baki HB tak ada kan? Jadi baki HB kat mana? So baki HB akan berada di kredit. Ini yang kita nak cari. Dan tolakkan semua di kredit. Okey, saya dapat baki HB sebanyak 6900. Dan kita bawa ke bulan baru. Masih tahun yang sama April 1. So nak ni kawan-kawan belum terima. 6,900. Okey. Kemudian akaun kawalan belum bayar. Okey, tukar tahun 2020. Okey, liability maka bagi awal kredit. Okey, berapa jumlah dia? 20,700. Okay. Kemudian belian.
Mac 31 belian kredit JB3 29 110. Okey, pulangan belian debit akaun kawalan belum bayar JPB 5. Okay. Alright. Dan amount dia ialah 140. Okay, seterusnya bank. Okay, bank ambil daripada buku tunai. BT 6. Okay, dan jumlah 16,700. Dan kita ada diskaun diterima. Okay, diskaun diterima. BT 6. RM300. Okay. And then cari baki akhir lah. Okay. Kita jumlahkan. Okay, tolak semua di ke debit. Okay, saya dapat baki HB. Okay, dan kita bawa ke bulan baru April 1. Baki BB. Okay. Alright. Okay, ni akaun kawalan belum bayar. Okay, cuba buat, dah dapat, dapatkan. Alright. Okay, kelas ini adalah contoh untuk soalan dokumen sumber. Yang mana kita ambil daripada dokumen sumber. Okey, jadi siapa yang tak sempat tu boleh ambil snap jawapan dulu, nanti boleh buat kemudian sebab cikgu nak explain yang contoh yang ketiga ni pula. Cikgu nak explain contoh tiga. Contoh tiga ni dia bentuk ayat tapi ada bahaya dekat situ, ada kebat dia kat situ. Yang mana pelajar-pelajar selalu buat silap. Dia nampak mudah aja, okey. Okey, so ada masa 10 minit lagi. Cikgu nak explain pula contoh 3. Ini bentuk soalan yang lain. Okey, so boleh kita tengoklah semua. Kita tengok semua. Contoh 3. Okey, dah ambil jawapan untuk contoh 2 ni. Alright. Kita tengok contoh 3.
Okay. Kenapa cikgu cakap soalan ni kebat? Yang pertama, dia tak guna perkataan ABT, ABB. Ni tahap apa? Okay, kalau tahap soalan tu tahap tinggi lah. Okay. Dia tak guna perkataan ABT, tetapi dia guna perkataan ledger belian, ledger jualan. Okay. Jadi ledger belian merujuk kepada ABB. Right? Manakala ledger jualan merujuk kepada ABT. Itu satu. Kemudian tengok tarikh. Ini tarikh 1 Jun, awal bulan. Maka kalau awal bulan keempat-empat ni adalah baki BB. Okay. Baki BB. Jadi macam mana kita nak tahu baki BB itu sebelah mana? Dia dah bagi tahu dah kat situ. Baki debit, baki kredit. Baki debit, baki kredit. Jadi itulah tempat dia. Contoh akaun belum kawalan belum bayar. Okay. So ada dua baki BB. Baki BB ni akaun kawalan belum bayar. Okay. So baki BB debit 323. Kemudian baki BB kredit 5490. Okey. Manakala ABT pula akaun kawalan belum terima. Jadi baki awal debit di sebelah debit 7460. Manakala cuba bawah sikit. Akaun kawalan belum terima. Jadi baki awal di sebelah debit 7460. And then baki awal di sebelah kredit 285. Dia boleh bagi tahu macam ni. Maknanya kalau ada dua baki awal, dia akan bagi tahulah kedudukannya dalam akaun kawalan di mana, debit atau kredit. So kita follow je. Alright. Okey, seterusnya macam biasa kita bacalah. Baca okey, yang tarikh 30 Jun ni. Baca satu-satu sehinggalah kita jumpa ni. Baki kredit, baki debit, ledger belian, baki kredit, ledger belian, baki debit, ledger jualan, baki kredit, ledger jualan, yang mana keempat-empat ni menunjukkan baki akhir. Okey. Baki akhir sebab dia tulis pada akhir bulan. Okey, ni yang bahaya ni, risiko ni kena faham ni. Tetapi walaupun dia baki akhir, apabila dalam perkataan sebenarnya keempat-empat ni merujuk kepada baki awal Julai. Dia merujuk kepada baki awal Julai. Itu kenapa? Sebab ini dalam perkataan baki akhir itu takkan disebut. Biasanya kalau orang cakap, okey, akaun ini berbaki debit, akaun ini berbaki kredit, tanpa hiraukan tarikh, tanpa rujuk, tanpa refer kepada tarikh. Contoh dia cakap baki akaun ini berbaki debit, maka itu adalah baki awal pada awal bulan. Okey, faham tak? Maksudnya macam awal ni tadi, atas ni tadi.
Baki debit dia merujuk kepada awal bulan. Kedudukan dia sama. Kenapa kedudukan dia sama? Sebab memang tarikh dia dah awal bulan. Tetapi yang ini tarikh dia akhir bulan. Tetapi dalam perkataan ni sebenarnya dia merujuk kepada baki awal Julai. Okey. Jadi dalam bulan Jun sebenarnya kedudukan dia adalah kontra. Sebab kita nak tahu baki akhir dia. Contoh kalau baki debit ledger jualan itu merujuk kepada baki awal Julai. Maka dalam baki akhir adalah di sebelah kredit. Sama juga ni baki kredit ledger belian. Maka baki akhirnya di sebelah debit. Okay, faham tak? So jangan confuse ini dalam perkataan. Kita tak buat, bukan bentuk dalam perkataan memang macam tu. Sama juga dengan ledger jualan tu. Sama juga dengan ledger jualan. Baki debit ledger jualan ni maka baki akhirnya akan berada di sebelah kredit. Okay. Sama juga ni baki kredit ledger jualan. Baki akhir akan berada di sebelah debit. Okay. Alright. Itu kena hati-hati. Maksudnya kalau dalam perkataan pada akhir bulan, itu adalah kedudukan baki awal next month atau tempoh tahun depan. Maka baki akhir untuk bulan tersebut dia mesti kontra lah. Sebab dalam perkataan dia tidak sama sekali merujuk kepada baki akhir. Semua akan merujuk kepada baki awal. Itu awak kena faham konsep account, perkataan dalam account ni. Ini yang bahaya. Ini yang selalu pelajar salah dekat sini lah. Dekat baki akhir ni. Hilang pula. Okay. Alright. Jadi apa yang kita nak cari dalam soalan contoh 3 ni? Okay. Belian kredit, jualan kredit dah ada. Baki akhir pun, belian kredit, jualan kredit ada tak? Kalau kita tengok. Baki akhir ada. Okay, ni baki akhir. Tetapi jualan kredit, belian kredit tak ada. Jadi untuk soalan ni kita kena cari jualan kredit. Okay, dan belian kredit. Alright. Okay, boleh. Okay, so sekarang ni cikgu nak you all buat contoh 3 ni. Okay, masa pun tinggal berapa minit lagi. 2 minit lagi. Okay, cikgu nak you all buat contoh 3. Dan contoh 3 ni kena cari jualan kredit dan belian kredit. So bila kita buat account tu, butir jualan dengan butir belian tu yang kita kena cari. Sebab baki awal dengan baki akhir dah ada. Butir jualan dengan belian yang kita kena cari. Okay, selepas kita dapat jualan kredit dan belian kredit, okay, cuba you all cari yang C ni. Jumlah jualan, jumlah belian. Belian tunai dengan jualan tunai dah ada. Belian kredit dan jualan kredit kita ambil daripada akaun kawalan. So kita tambahkanlah. Jualan kredit tambah dengan jualan tunai. Okay. Belian kredit kita tambah dengan belian tunai untuk dapatkan jumlah jualan dengan jumlah belian. Okay. Cuba awak buat contoh 3 ni. Next week cikgu bagi jawapan. Okay, and then next week kita akan buat latihan-latihan yang lain untuk tambahkan lagi, untuk mantapkan lagi akaun kawalan. Okey, jadi cikgu rasa cukup setakat ini dulu. Ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, jadi cikgu rasa kita boleh bersurailah. Kalau you all ada soalan, jangan malu, jangan segan, just message cikgu. Tanya apa yang tidak faham. Okey? Alright, so thank you. Kita jumpa next week.